waj'al li waziran min ahli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, para perwira dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin kita ini sudah masuk kali yang ke-22. Dan kupasan pada malam ini ialah tajuknya tanda-tanda ulama akhirat. Sebenarnya dalam kuliah yang lepas tajuknya pun sama juga, tanda-tanda ulama akhirat. Imam Al-Ghazali menggariskan 12 tanda-tanda ulama akhirat. Dan dalam kuliah yang lepas kita sempat meneliti satu tanda. Tanda yang pertama. Malam ini insya-Allah kita akan tengok tanda yang kedua dan tanda yang ketiga. Jadi kupasan tentang tanda-tanda ulama akhirat ini mungkin akan berlangsung dalam 3-4 kali kuliah. Barulah selesai pelajaran. InsyaAllah selepas kita selesai pelajaran ini, maka bolehlah kita membuat penilaian sama ada seseorang yang bergelar ulama itu adalah ulama akhirat ataupun ulama dunia. Ramai ulama, tapi yang ulama akhirat ini tidak ramai. Pokok cermai di dalam semak, patah dahannya berkerat-kerat. Memang ramai bergelar ulama, tapi yang mana ulama akhirat? Patah dahannya berkerat-kerat, terkena kepala si anak nyonya. Hendak mengenal ulama akhirat, tengoklah pada ciri-cirinya. Jadi insya-Allah malam ini kita tambah lagi 2 ciri ulama akhirat. Sebelum kita masuk pelajaran baru, marilah sama-sama kita mengimbas kembali isi kuliah sebelum ini. Tanda-tanda ulama akhirat secara ringkasnya 12 tanda. Ada banyak lagi tanda, tapi Imam Al-Ghazali gariskan 12 tanda. Yang pertama, kalau benarlah seseorang itu ulama akhirat, maka dia tidak akan mencari dunia dengan ilmu agamanya. Dia tak gunakan ilmu agama yang dia ada untuk mencari kemewahan dunia. Sebagaimana yang beberapa kali kita jelaskan bersandarkan kepada hadis-hadis, dunia ini perbandingannya di sisi Allah tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Di sisi Allah tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Yang kita duk kejar-kejar, duk cari-cari, berlumba-lumba, saling jatuh menjatuhkan, dengki mendengki, sebenarnya tak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Dunia ini juga lebih tak berguna daripada bangkai anak kambing. Sebab suatu hari Rasulullah nampak bangkai anak kambing. Kambing ini kalau masih hidup bergunalah pada tuannya. Tapi bila dah mati, nak sembelih pun tak sempat, buang je lah. Sebagaimana tak ada apa-apa nilainya bangkai anak kambing itu kepada tuannya, macam itulah dunia ini kalau di sisi Allah, seolah-olah bangkai anak kambing lah. Bahkan lebih daripada itu lagi, tak bernilainya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, dunia ini seumpama sampah dan seumpama tulang-tulang, tulang-tulang buangan. Itu daripada hadis-hadis. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang tak kenal keseraman dunia, dia gunakan istilah seram. Siapa yang tak kenal keseraman dunia ni, dia ni termasuk golongan orang yang rosak akal. Jadi macam mana kita nak kata orang itu ulama, sedangkan dia tak kenal pun tentang bahaya-bahaya dunia, kehinaan dunia dan keseraman dunia. Kata Imam Al-Ghazali lagi, kalau seseorang itu tidak memilih akhirat lebih daripada dunia, maka orang ini ialah tawanan syaitan. Bila dia dah jadi tawanan syaitan, walaupun ilmu agama dia sebanyak mana pun, layakkah orang ini dikatakan ulama? Apatah lagi nak dikatakan ulama akhirat? Tentulah tak layak. Jadi fahamlah kita,
bahawa dunia ini sebenarnya tak adalah apa-apa sangat. Adakah Imam Al-Ghazali menolak dunia? Yang ni pun kita dah jawab dengan bukti-bukti, dengan sandaran-sandarannya. Imam Al-Ghazali tak tolak dunia. Bahkan dia menggalakkan anak muridnya mendirikan kerajaan di Afrika Utara. Jadi yang dia tolak ini orang yang dah tenggelam dah. Dia dah cenderung pada dunia, dia tenggelam dengan keduniaan. Yang tu yang ditolak. Dan kita ada sentuh tentang satu kisah. Kisah ini bukanlah daripada hadis. Kisah yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali. Kononnya pada zaman Nabi Musa dulu, ada seorang pembantu Nabi Musa. Dia kerja dia, apa yang Nabi Musa sampaikan, dia tolong sampaikan kepada orang lain. Baguslah. Dia tolong panjangkan apa yang Nabi Musa cerita. Tapi salahnya, dia menggunakan kelebihan dia tu, kedudukan dia di samping Nabi Musa tu tadi untuk cari kesenangan dunia. Nabi Musa suruh dia sampaikan secara ikhlas lah. Tapi dia gunakan, dia kata, ni Nabi Musa cakap ni, aku dengar sendiri. Apa Nabi Musa cakap? Orang semua nak tahulah. Oh, Nabi Musa cakap gini. Jadi orang panggil dia bersyarah merata tempat lah. Dan dia gunakan kesempatan tu untuk kumpul kesenangan dunia. Sampailah suatu hari, tiba-tiba orang ini lenyap. Dalam masyarakat tak ada. Tak tahu dia ni pergi ke mana. Nabi Musa pun tertanya-tanya. Mana pergi ni pembantu aku yang seorang ni, siapa pun tak tahu. Tibalah suatu hari, datang seorang hamba Allah. Dia sedang memegang membawa seekor khinzir. Nabi Musa pun tanya, nampak ada orang yang jadi pembantu aku tu? Kalau kamu nak tahu, inilah dia. Dia tunjuk pada khinzir tu tadi. Nabi Musa pun terkejut. Kenapa orang yang tolong sampaikan dakwah dia ni diubah oleh Tuhan sampai jadi khinzir? Nabi Musa pun bermunajatlah, minta pada Tuhan nak tahu apa cerita dia. Kata Tuhan, orang ini dia cari keduniaan melalui agama. Dia guna ilmu-ilmu agama yang Nabi Musa sampaikan tadi untuk mencari kesenangan dunia. Sebab itu dia ni dirubah sampaikan jadi khinzir. Ini satu cerita yang sangat bagus teladan dia. Cuma kita kena ingat, cerita ini bukanlah hadis. Dia cerita yang dipetik saja. Jadi yang pertama itu, tanda-tanda ulama akhirat tidak mencari dunia dengan ilmu agamanya. Ini kita dah selesai lah. Tanda yang kedua, betul ke orang ni ulama akhirat ni, ke ulama dunia kah? Ke ulama suq kah? Apa yang dia buat tidak bertentangan dengan apa yang dia cakap. Dia cakap A, dia pun buat A. Dia cakap B, dia pun buat B. Tidaklah dia cakap A tapi dia buat B. Ini sekejap lagi kita kupas. Yang ketiga, tanda ulama akhirat, dia hendaklah seorang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu akhirat. Dia mengelakkan ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat dan menjauhkan ilmu-ilmu yang banyak melibatkan diri dengan pertengkaran. Tanda yang keempat, seseorang itu ulama akhirat, dia tidak terpengaruh dengan kemewahan, makan minum yang hebat-hebat, pakaian yang hebat-hebat. Kalau terpengaruh tu maksud dia kemungkinanlah dia ni ulama dunia lah. Kalau betul ulama akhirat, dia tak terpengaruh dengan kemewahan-kemewahan ni. Tanda ulama akhirat yang kelima, orang ini dia tidak bercampur gaul dengan pihak pemerintah. Maksud dia tidak bergelumang. Kenal-kenal, berhubung-berhubung, bincang-bincang tapi tak bergelumang. Sebab apa? Takut-takut nanti dia pula yang dipengaruhi oleh budaya hidup pemerintah tu tadi. Sebagai contohnya, antara pemerintah yang baguslah di dunia ini ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicit Sayyidina Umar. Pada zaman dia itu ada satu orang ulama besar, Hasan Al-Basri. Jadi Sayyidina Umar ni pun disebabkan Hasan Al-Basri ni orang soleh, dan Sayyidina Umar tu orang yang sangat soleh. Dia nak Hasan Al-Basri ni selalulah datang jumpa dia. Tapi Hasan Al-Basri menolak. Sebab tak bagus kalau ulama duk rajin pergi mengunjungi pintu pemerintah. Takut ada fitnah-fitnah dia. Tanda ulama akhirat yang keenam, dia tidak tergesa-gesa memberi fatwa.
Tak mudah-mudah nak keluar pandangan, nak keluar hukum. Dia sangat hati-hati. Kalau ada isu, bila ada isu, dia asyik duk cakap, asyik duk menulis, asyik duk ceramah pasal isu tu. Ni kemungkinan orang ini ulama dunia lah. Dia nak perkataan dia tu dipandang oleh orang kan. Datang apa isu pun, dia yang mula-mula cakap dulu. Bagi pandangan dulu. Yang tu tanda dia tu mungkin ulama dunia lah. Yang ketujuh, kalau betul seseorang itu ulama dunia, dia akan banyak bagi perhatian kepada ilmu batin. Maksudnya ilmu yang berkaitan dengan soal hati. Yang ke-8, dia bersungguh-sungguh menguatkan keyakinan dalam hal ihwal agama. Tentang keyakinan ini, bila sampai masanya nanti kita bincanglah. Sebab keyakinan ini bukanlah keyakinan sebagaimana yang kita faham. Dia ada perincian dia, apa benda keyakinan tu nanti. Yang ke-9, tanda ulama akhirat, dia ni selalu merasa sedih, rasa hancur hati, menundukkan kepala, tak banyak cakap. Maksudnya dia dengan Tuhan dia lah. Bukan sedih menangis kan? Ya, bukannya tu. Maksudnya dalam keadaan hati dia tu terikat dengan Tuhan. Ni kalau nampak duk seronok je tu, tu mungkin ulama dunia lah tu. Yang ke-10, ulama akhirat ni, dia akan banyak membicarakan tentang hal-hal yang merosakkan amal, hal-hal yang mengacau bilaukan hati, yang membangunkan was-was dan yang mengobarkan kejahatan. Ringkas cakap, sifat-sifat mazmumah. Kalau betul dia tu ulama akhirat, dalam kuliah-kuliah dia, dalam pengajaran-pengajaran dia, dalam tulisan-tulisan dia, banyak dia sentuh tentang bahaya-bahaya sifat mazmumah ni. Yang ke-11, tanda ulama akhirat, perpegangannya tentang ilmunya berdasarkan kepada penglihatan batin dan diketahuinya dengan hati yang putih bersih. Yang ni permainan soal hati lah. Akan sampai masanya nanti kita huraikan lah. Yang ke-12, dia ni menjauhkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Sekalipun ramai ulama membolehkan perbuatan itu. Tapi apa benda perbuatan bid'ah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali? Kita kena tahu dulu nanti. Sampai bahagian itu nanti kita terangkan. Apa benda perbuatan bid'ah yang Imam Ghazali nak cerita ni. Mungkin tak sama dengan bid'ah yang kita faham.